Pada 2018, YAPIM mempunyai 8 anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya dan 6 syarikat di bawah kawalannya. Pihak Lembaga Pemegang Amanah YAPIM ataupun LPA YAPIM yang baharu telah diamanahkan oleh pihak Kerajaan Malaysia di bawah pemantauan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mulai 1 November 2018. Fokus utama Lembaga Pemegang Amanah dalam fasa 6 bulan pertama ialah meletakkan garis panduan tadbir urus yang mampan, pengurangan kos pentadbiran, penstrukturan semula anak-anak syarikat dan institusi serta mengenal pasti punca kerugian dan prestasi kewangan yang lemah di peringkat institusi milik penuh dan institusi di bawah kawalan YAPIM. Fokus dan penekanan seterusnya insya-Allah bermula 1 Mei 2019 adalah pemulihan dan pemakasaan YAPIM. Langkah pertama, LPA YAPIM di bawah kepimpinan Dr. Daud selaku pengurusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM 2018-2021 ialah melantik firma audit PwC pada 16 Disember 2018 untuk membuat semakan tadbir urus terutamanya polisi perolehan dan perbelanjaan. Khidmat badan profesional adalah diperlukan oleh YAPIM supaya tadbir urus ini diperbaiki dan ditambah agar memberi persepsi dan perspektif yang baik kepada setiap golongan masyarakat yang amat prihatin dengan tadbir urus dan hala tuju YAPIM. Dapatan daripada laporan audit firma PwC telah siap di penghujung bulan Mac 2019 dan kesemua dapatan ini telah dimuktamadkan pada akhir bulan April 2019. Berdasarkan kepada laporan firma PwC dan juga dapatan daripada inisiatif pihak LPA sendiri yang melakukan pemantauan dan interaksi dengan pihak pengurusan secara berterusan sejak November 2018, pihak YAPIM atau pihak LPA YAPIM telah mengenal pasti beberapa kemungkinan salah laku dan kecuaian pentadbiran oleh pihak pengurusan YAPIM sejak beberapa tahun yang lepas. Pihak LPA YAPIM merasa bimbang dengan semua dapatan ini tetapi amat gembira dapat menyelesaikan urusan penelitian ini sebaik mungkin dan mungkin secepat mungkin mengikut perayaan profesionalisme yang tinggi dengan kerjasama firma PwC. Ini adalah perlu bagi memulakan fasa pemulihan YAPIM di atas landasan tadbir urus yang lebih mampan dan berintegriti sesuai dengan peranan YAPIM sebagai pencetus social enterprise, aktiviti amal jariah dan kebajikan masyarakat Islam di Malaysia. Dalam masa yang sama, pihak LPA YAPIM telah menstruktur semula semua jawatankuasa khusus di bawah LPA YAPIM bagi menambah baik tadbir urus serta semak dan imbang yang sihat. Pihak LPA YAPIM juga telah menubuhkan jawatankuasa perolehan buat kali pertama di peringkat LPA bagi meneliti aspek perolehan YAPIM. Pihak LPA YAPIM juga telah meneliti aktiviti dan profil setiap anak syarikat milik penuh dan syarikat di bawah kawalan dan telah membuat keputusan untuk menjadikan sebahagian besar syarikat-syarikat ini dormant untuk pengurangan kos pentadbiran dan juga menstruktur beberapa syarikat yang mengalami kerugian. Dalam masa yang sama, penstrukturan semula anak syarikat dan institusi di bawah kawalan YAPIM ini bertujuan untuk mengukuh dan membuat penjenamaan semula supaya aktiviti syarikat dan institusi YAPIM adalah berfokus kepada aktiviti core business YAPIM, amal jariah dan kebajikan. LPA YAPIM juga telah menyemak semula semua skim ganjaran peringkat jawatankuasa dan lembaga penggarah anak-anak syarikat milik penuh dan institusi di bawah kawalan YAPIM untuk mengurangkan kos pengurusan sebanyak mungkin. Ini telah dapat dilaksanakan sepenuhnya dan pihak LPA YAPIM akan terus membuat pemantauan untuk mempertingkatkan keberkesanan kos pengurusan. Semua langkah ini adalah selaras dengan gegesaan Kerajaan Malaysia untuk melakukan penjimatan sebaik mungkin tanpa menjejaskan keberkesanan operasi. Berhubung dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh media baru-baru ini
seperti bonus tinggi yang dinikmati oleh pengurusan kanan, isu bayaran peguam, dakwaan kerugian rohani dan isu-isu lain. Dimaklumkan bahawa semua isu tersebut adalah isu lama di bawah LPA Yapim yang lepas. Sejak November 2018, pihak LPA Yapim yang baru telah meneliti kesemua hal berkaitan dan pelbagai lagi isu dan telah mengambil tindakan sewajarnya. Bagi pembayaran bonus kepada pihak pengurusan tinggi dan staf untuk tahun 2018, pihak LPA Yapim masih dalam perbincangan untuk menentukan formula dan kadar bonus kepada setiap staf termasuk pihak pengurusan kanan. Pihak LPA Yapim secara prinsipnya bersetuju untuk menentukan kadar bonus berdasarkan kepada prestasi pekerja atau setiap pekerja dan juga lebih penting lagi prestasi kumpulan Yapim secara keseluruhannya. Formula pengiraan bonus yang terpakai sebelum ini pada tahun-tahun lepas tidak akan dipakai lagi dan akan mengambil kira prestasi keuangan semasa kumpulan Yapim dan keadaan ekonomi negara. Di samping itu, pihak LPA Yapim juga sedang menambah baik skim perkhidmatan Yapim bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian Yapim.